Cikgu, kenapa awak tak ajar? Ada, saya ajar, tapi anak tidak ikut. Okey. Selamat pagi sekali lagi saya ucapkan kepada murid-murid atau pelajar yang mengikuti Google Meet saya pada pagi ini daripada kelas 4 Bestari dan 4 Wawasan untuk tahun 2021. So hari ini ialah 9 Mac 2021, 9 Mac 2021 hari Selasa. Dan kalau ikut jadual PTPR, matematik ialah pukul 11 hingga pukul 12. 1 jam 2 waktu dan sekarang sedang dalam pukul 11.02. Jadi kita akan mula bab 2. So semua boleh dengar, semua boleh nampak kan? Kalau tidak, tolong maklumkan saya. Okey, jadi bab 2 telah kita belajar asas nombor dan asas nombor ada banyak di sini ya. Kalau sebelum kita belajar bab ini, kita dapati asas nombor yang kita belajar itu hanya satu, iaitu asas 10. Asas 10. So asas 10 senang kan, tanpa tolak darab bahagi semua itu kita boleh buat dengan begitu mudah sekali lah. Asas 10, tetapi untuk sekarang ini bukan saja asas 10 yang kita ada asas 2 hingga 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kemudian setiap asas itu ada tijik-tijiknya sendiri. Contohnya kalau asas 2, dia hanya boleh terdiri daripada tijik sifar dan 1. 2 ke atas tak boleh. 2 ke atas tidak boleh. Okey. Nozrina, okey. Okey ya. Lepas itu kalau asas 3 terdiri daripada sifar 1 dan 2, maksudnya tijik 3 dan ke atas tak boleh. 3 sendiri pun tak boleh. Kalau asas 3, dia hanya paling besar sampai tijik 2. Dalam itu macam mana dia susun, tak kisah. Okey, sampai ke asas 9. Kemudian asas 10 memang yang biasa kita belajar, itulah nombor-nombor yang kita guna sebelum ini. Semua pengiraan kita adalah nombor asas 10. Dan kita telah pun menentukan nilai tempat. Kalau dalam asas 10 senang, sah, puluh, ratus ribu, juta kan. Tapi dalam asas nombor ini bukan. Dia guna kuasa lah. Dan kalau asas 2, dia mula dengan 2. Dan kita mula dari kanan ke kiri ya. Paling kanan itu 2 kuasa sifar. Lepas itu masuk ke kiri 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4 dan seterusnya. Sama juga untuk asas-asas lain. Mesti mula dari sifar. 3 kuasa sifar, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3, 4 kuasa sifar, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2 dan seterusnya. Kalau asas 8, 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2 dan seterusnya. Dan kemudian kita juga telah belajar nilai tadi, nilai tempat. Sekarang nilai tijik dia. Nilai tijik kita kena darab. Contohnya kalau tijik itu ialah nombor 1, kita darab dengan contoh untuk A di sini 2 kuasa 4. So 1 darab 2 kuasa 4, nilai dia 16. So nilai tijik 16. Itu contoh yang kita pun telah belajar. Dan kita juga telah belajar nilai kepada nombor. Nilai nombor ini adalah hasil tambah kepada proses pengumpulan. Maksudnya kita jumlahkan setiap tijik. Tadi hanya kita kira tijik-tijik yang digariskan. Tapi sekarang untuk ini, contoh 4 ini, kita bukan saja kira satu tijik, tapi kita kira semua tijik. Tijik-tijik yang kita kira itu kita jumlahkan dan dia akan menjadi nilai kepada nombor tersebut. Okey, iaitu kita guna jadual boleh ataupun guna cara seperti yang saya buat di C dan T di sini pun boleh, guna anak panah and then terus kita tuliskan, tak perlu jadual pun boleh. Kemudian kita juga telah belajar bagaimana buat penukaran nombor daripada satu asas kepada asas yang lain. Daripada suatu asas pergi asas 10, kita pakai darab, kemudian tambah iaitu jumlahkan. Kalau asas 10 pergi ke asas lain, itu kita guna bahagi. Bahagi pun telah banyak kita bincangkan hari itu. Ini jawapan dia mesti dari bawah ke atas. Bawah ke atas. Kita baca jawapannya daripada baki. Baki. Kemudian apa nombor yang kita bahagi? Kita bahagi dengan asas yang kita nak cari. Kalau kita nak tukar kepada asas 4, kita bahagi 4. Kalau kita nak tukar kepada asas 8, kita bahagi 8. Nak tukar kepada asas 2, kita bahagi 2.
Okey, tetapi daripada muka surat 17 di sini, muka surat 17, tolong buka muka surat 17. Kita tengok di sini, yang kita tunjukkan ini, ada satu lagi nota di sini yang belum saya bincang dan sekarang kita nak bincang ini dia, ya. Iaitu asas 2 dengan asas 8. Jadi di sini kita ada satu nota yang istimewa, iaitu kalau asas nombor itu melibatkan asas 2 dan asas 8. Melibatkan asas 2 dan asas 8, kita guna jadual ini. Dan di sini jadual ini ada sedikit kesilapan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan 7, 8. Sorry ya. So, you potong 2 ini menjadi 6, 7. Asas 8 paling besar sampai 7 mah. Mana boleh sampai 8 kan. So, 6, 7. Salah type di sini ya. Kemudian kalau dalam asas 2, asas 8 kalau kosong, nilai dalam asas 2 ialah 0, 0, 0. Dia mesti 3 digit. 3 digit dalam asas 2 sama dengan 1 digit dalam asas 8. Ini keistimewaan 2 dengan 8 saja boleh buat macam ini ya. Kemudian kalau nilai asas 8 ialah 1, maksudnya di dalam asas 2 ialah sifar-sifar 1. Kalau 2 ialah sifar 1 sifar. Kalau tak percaya, you boleh kira. Sifar 1 sifar ini kalau kira dari sebelah kanan ke kiri ya. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Hanya 2 kuasa 1 saja yang ada nilai. 1 darab 2 kuasa 1, 2. Itu cara kita dapat sebenarnya. Kalau nilai dia 3, sifar 1, 1. Nilai dia 4, 1 sifar-sifar. Nilai 5, 1 sifar-1. Nilai 6, 1, 1 sifar. Nilai 7, 1, 1, 1. Tak perlu hafal. Awak ingat cara untuk cari, awak boleh senaraikan sendiri. So ini ialah asas 2 bagi asas 8 atau 8 bagi 2. Kalau 2 bagi 8, 8 bagi 2, kita boleh terus guna cara jadual yang saya senaraikan di sini, cara dia untuk menyenaraikan ataupun membuat penukaran. Tidak perlu langkah yang seperti kita buat bahagi dan sebagai darab, itu tak perlu. Hanya untuk asas 2 bagi 8, 8 bagi 2 sahaja. Kalau untuk asas-asas lain, kita perlu tukar dulu kan. Contohnya kita perlu tukar kepada asas 10 dulu di tengah-tengah. Contohnya muka surat 19 kan. Muka surat 19 contoh 7. Kalau you tengok nota saya di sini. 2 bagi 5. So dia mesti melalui 10 dulu. 2 bagi 10, 10 bagi 5. 2 bagi 10 darab dan tambah. 10 bagi 5 bahagi. Dia mesti ada 2 bahagian lah. Okey. 5 bagi 3, 9 bagi 6, semua cara sama. Tetapi hari ini ataupun pagi ini cikgu ingin bincangkan bagaimana kalau dia melibatkan penukaran antara 2 dengan 8. Kalau 2 dengan 8, tidak perlu kita gunakan langkah seperti tadilah, iaitu melalui asas 10. Tidak perlu. Cara dia guna jadual yang kita bincang tadi ya. Jadual itu saya ada salin sekali lagi di sini. 000 sifar-sifar ialah sifar untuk asas 8 lah. Kalau asas 8 dia 1, sifar-sifar 1, 2 sifar 1 sifar hingga ke 7, 1, 1, 1. Guna ini ya. Awak boleh rujuk jadual itu and then isi jawapan di sini. Okey, cikgu akan bincangkan satu demi satu. Okey ya. Okey, D ya. Okey, kita mula dengan D, contoh 7D saya rasa. Ya, 7D ya. Okey. Kalau kita tukar asas 2 ini, 1 sifar-sifar 1, 1 asas 2 tukar kepada asas 8. Jadi, sama juga kita mesti mula dari kanan, tidak boleh mula dari kiri. Mula dari kanan ke kiri. Contohnya kalau kita buat tambah tolak dalam asas 10. Dulu sekolah rendah, kita belajar tambah 10. Kita pun perlu samakan sebelah kanan itu kan. Mesti luruskan. Ini pun sama. Kita mula dari kanan ke kiri. So, gariskan 3 digit. Asas 2, 3 digit sama dengan 1 digit asas 8. So kita gariskan 3 digit dari kanan ke kiri. Lepas gariskan dia tinggal 2 digit. 2 digit lah dia. Okey. Jadi apa maksud 2 digit ini? 2 digit ini 10 ini bermaksud 010.
Dia ada satu lagi digit yang tidak tulis di sini iaitu di depan. Memanglah kalau di depan kosong kita tak tuliskan. So 010. Kalau 010 nilai dalam asas 8 ialah 2. Kalau 011 nilai dia 3. So gabung 23. 23 asas 8. Oh ini cara dia. 23 asas 8. Okey, catatkan jawapan, catatkan langkah kerja seperti yang saya buat. Saya tidak mahu hanya ada jawapan tapi tak ada langkah. Okey. Nanti akhir sekali saya akan beritahu anda bagaimana nak ambil gambar dan hantar. Apa yang perlu hantar. Terus hantar pada pukul 12 nanti supaya mata pelajaran matematik selesai. Saya pun tidak mahu membebankan awak sampai petang malam buat kerja lagi taklah. Untuk PTPR, asalkan you ikut Google Meet, kita buat terus latihan dalam semasa Google Meet. Supaya tidak membebankan semua. Sebab esok ada tak mata pelajaran esok lagi kan. Okey, kemudian untuk untuk ya, 111 sifar-sifar asas 2. Ini sama dengan asas 8. Apa nombor dalam asas 8? So, saya gariskan 3 digit akhir. Dan lepas saya gariskan, yang tepang ini tinggal 2 digit. 2 digit maksudnya 011 lah. So, 011 ialah 3. Kemudian 3 digit akhir ini satu sifar-sifar ini maksudnya dalam asas 8 ialah 4. Ayo rujuk kepada jadual asas 2, asas 8 tadi itu. Dan saya akan dapat jawapan dia 3, 4 asas 8. 3, 4 asas 8. Kemudian untuk F. Sama juga sifar-sifar 3 digit gariskan ataupun bulatkan pun boleh ya. Kemudian yang tepang ini tak ada. Dia hanya 2 digit. So maksudnya sifar satu sifar. Sifar satu sifar ialah 2. Sifar lah. So jawapan 2 sifar asas 8. 2 sifar asas 8. Bolehkah? Boleh faham Marilyn? Boleh jawab saya Marilyn? Buka you punya mikrofon and then jawab. Boleh ke tidak? Bolehkah? Boleh. Okay, bagus. Okay. Itu dia. Alright. Okay, kemudian itu 2 bagi 8. Sekarang kita tengok yang 8 bagi 2. Sama juga 8 bagi 2. Kalau digit 6. Digit 6 ialah dalam asas 2 ialah 1 sifar. Kalau digit 3, sifar 1 1. So gabung 1 sifar 1 asas 2. Gabung saja. Senang kan? Okay. So jadual itu tak perlu awak hafal, awak ingat sajalah. Cukup. Okay. Kemudian untuk H, 4. 4 itu ialah 1 sifar-sifar. 5 itu ialah 1 sifar 1. So gabung menjadi 1 sifar-sifar 1 sifar 1 asas 2. Ya. Kemudian untuk yang akhir sekali 252 asas 8, 2 ini 1 sifar. Apa maksud 1 sifar? Sebenarnya 2 ialah sifar 1 sifar kan, 010. Tapi 010 oleh sebab 2 ini di depan sekali, so 0 di depan tak payah tulis. Tapi kalau di belakang kena tulis, tapi oleh sebab dia mula dengan 0 tak payah tulis lah. So 10 saja. Kemudian digit 5 itu ialah 101. Digit 2 akhir itu, tengok 010. Ini 010 punya 0 depan perlu tulis lah. So, kalau gabung 3 warna ini, saya menjadi 10101010. Cantiknya. Cantik nombor kan? Alright. Okay ya? Okay, jadi kita sudah tamatkan bahagian penukaran ini ya. So, sekarang kita sambung kemahiran seterusnya iaitu penambahan dan penolakan nombor. Gunakan 2 kaedah. Di sini ada 2 kaedah. Satu guna kaedah bentuk lazim. Satu lagi ialah kaedah penukaran asas. Awak boleh baca dulu nota lah 7.1 dan 7.2. Banyak nota di sini, awak baca dulu. You tunggu saya sekejap. Bising sangat. Sekejap.
Okey, kita kembali. Okey, alright. Okey, jadi saya terus pergi ke contoh. Okey, cikgu akan bincang guna contoh. Okey, contoh 8A. Hitungkan setiap yang berikut. Kalau kita tengok di sini ialah tambah tolak. Bahagian ini cerita pasal tambah tolak. Tambah tolak ini ialah bahagian terakhir dalam bab inilah. Sebab ini pendek saja, sebenarnya nanti yang mudah, senang. Okey, jadi bagaimana nak tambah? Ingat kita bukan tambah macam dulu. Contohnya 9 tambah 2, 11. So, saya ambil 1, kemudian 10, 11. Nombor 1 di depan itu kita tambah ke depan. Bukan. Itu bukan cara dia lagi ya. Okey, sebab di sini kita perlu tengok dia punya asas. Okey, contohnya 1 sifar, asas 2 tambah 1, asas 2. So, bagaimana tambah kalau kita guna bentuk lazim? Ini bentuk lazim. Okey, so susun juga. Susunan macam dululah. Kita mesti sebelah kanan itu mesti sama. So 1 sifar tambah dengan 1, asas 2. Okey, so gariskan. Jawapan memang asas 2 lah. Okey, so kita tambah mula daripada sebelah kanan. Sifar tambah 1. 1 lah. Okey. Sifar tambah 1, 1 lagi. Sifar saja, sifar lah. 1 saja, 1. So, jawapan 1 sifar 1, asas 2. Ini contoh yang senang. Okey, awak tuliskan. Okey, lepas itu, kita tengok cara penukaran asas. Maksud di sini ialah asas 2 ini, nombor yang diberi dalam asas 2 ini kita tukar kepada asas 10. So, asas 2 bagi asas 10 ialah guna darab lah. So, di sini 1 darab 2 kuasa 3. Yang ini kosong tak perlu. So, kita akan dapat 8 lah. 2 kuasa 3 ialah 8. Kalau 1 ini 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1. So, 1 darab 2 kuasa 1 tambah 1 darab 2 kuasa kosong, saya akan dapat 3. 8 dengan 3. Oleh sebab dia tambah. So, kita tambah 2 nombor ini. 8 tambah 3, 11. 11 asas 10. Kemudian, apabila saya sudah tukar kepada asas 10, jumlah dia 11, kita nak tukar balik lagi kepada asas 2. So, bahagi. Di sini ialah kita darab, tambah, kemudian bahagi balik. Ini cara atau kaedah penukaran asas. 11 bahagi 2, bagi 1. 2 darab 5, 10 kan. So, 11 tolak 10, bagi 1. 5 bahagi 2, 2, 2, 4. Okey, bagi dia 1. 2, 1, 2. 2 bahagi 2, 1. So, bagi dia kosong. 1 ini tak boleh bagi 2. So, kosong di bawah sampai kosong sudah tamat. So, bagi dia 1. So, baca dari bawah ke atas. 1 sifar 1, 1. Jawapan sama dengan sebelah kiri. Tapi kalau ikut cara yang saya nak awak buat nanti, kita buat bentuk lazim lah. Bentuk lazim lebih mudah. Kalau tukar asas ini kena banyak langkah kerja. Tapi sebenarnya terpulang kepada awak, you nak guna mana satu. Nanti dalam peperiksaan, kalau biasanya dalam peperiksaan kita tidak minta pelajar guna kaedah yang mana lah. Yang penting boleh selesai. Tapi di sini kita tunjukkan ada 2 kaedah. Kan? Okey. Boleh ya? Okey, kemudian kita sambung untuk bahagian B. Okey, bahagian B ya. 1 sifar 2 asas 5 tambah 2, 4, 3 asas 5. Okey. Jadi sekarang ini ada sedikit lain sudah. Dengar betul-betul. Okey, 1 sifar 2 asas 5 tambah 2, 4, 3 asas 5. So, jawapan memang asas 5. Okey, kita mula dari kanan. 2 tambah 3. 2 tambah 3, 5 kan? Kenapa jadi kosong ho? Okey, saya nak tanya awak, kalau 2 tambah 3 ialah 5, bolehkah kita tulis 5 di sini? Tak boleh kan sebab ini asas 5. Asas 5 tidak boleh ada digit 5 dan ke atas. Jadi bagaimana kita nak selesaikan? So ingat, kalau ini asas 5, jawapan yang kita tambah itu contohnya 2 tambah 3, 5 kan? Jawapan yang kita tambah itu kita tolak dengan asas itu. Contohnya 5 tolak 5, kosong. Dan lepas kita tolak,
kita kena tambah 1 ke depan. Maksudnya kita sudah tambah dia 1 ke depan lah. Tolak 5 itu maksudnya kita tambah 1 ke depan. Nilai tempat seterusnya. Itu maksud dia. Sekali lagi, 1 yang kita tambah ini tambah dengan 4, 5 lagi. 5 tak boleh tulis ini. So, 5 tolak 5 lagi. Kosong. Okey, tambah 1 ke depan. 1 tambah 2, 1 tambah 1 tambah 2, 4. Jadi jawapan ialah 4 sifar asas 5. 4 sifar asas 5. Boleh ya? Okey, so cara penukaran asas saya ada tunjukkan di sini. Awak boleh cuba, tapi saya tak bincang lah. Saya tidak bincang guna penukaran asas. Yang penting awak faham apa itu penukaran asas lah. Mula-mula kita tukar semua kepada asas 10. Lepas tukar kepada asas 10, kita tukar balik ke asas yang kita nak. Tarap dulu, kemudian bahagi. Itu cara dia. So, kita cuba salin dulu B ya. Okey. Yang baru join sekarang ini siapa? Saya tengok nama dulu. Tak ingat. Yang baru join sekarang ialah Gracie. Okey. Bukan. Yalah betul. Okey. Alright. Okey, kita sambung. Okey. C. Ini adalah contoh C. Asas 8. 6, 7, 3, asas 8 tambah 3, 2, 4, asas 8. Jadi, yang tambah di sini, kita mula dari kanan sekali ya. 3 tambah 4, 7. 7 boleh terima dalam asas 8 kan? So, biar saja. Tapi 7 tambah 2. 7 tambah 2, 9 kan? Sudah lebih 8. Tak boleh ya? Kita tak boleh tulis 9 di sini. Sebab asas 8 tidak boleh ada digit 8 ke atas. So, kalau 9 macam mana kita nak buat? 9 tolak dengan asas. 9 tolak 8 ialah 1. Kalau sudah tolak, kita kena tambah 1 ke digit sebelumnya. Ini tambah 1 seperti kita buat tambah tolak masa kita di sekolah rendah lah. Itu sama. Okey, so 1 tambah 6 tambah 3, 10 kan? Tak boleh, 10 sudah lebih 8. So 10 tolak 8, tinggal 2. 10 tolak 8, tinggal 2 dan tambah 1 ke depan, so 1 saja. 1, 2, 1, 7. Ingat, kalau ini asas 8, jawapan kita tidak boleh ada digit 8 atau 9. So jawapan 1, 2, 1, 7 memang tidak ada digit 8, 9. So boleh terimalah. So kalau saya guna cara penukaran asas yang saya tunjuk di sebelah kanan ini, sama juga kita boleh mendapat jawapan 1, 2, 1, 7. 1, 2, 1, 7. Boleh ya? Boleh faham ke? Boleh faham ke? Vanessa daripada 4 Bestari. Boleh faham ke? Tak ada respon. Alicia Esther, 4 wawasan. Boleh. Okey, bagus. Okey. Kenapa you orang tidak suka jawab guna mic leh? Boleh guna mic untuk jawab. Okey. Okey. Sambung. Okey, ini tolak. Ini ialah operasi tolak. Okey. So itu operasi tolak. Cara dia sama. Kalau kita nak guna penukaran asas, kita tukar kepada asas 10, tolak dulu. Jawapan yang kita dapat daripada asas 10, tukar balik ke asas yang kita nak, iaitu guna bahagi. Tapi saya tak tunjuk langkah di sini, sudahlah. Saya fokus kepada bentuk lazim. Okey. So jawab soalan A, contoh 9A ya. 4 sifar 35. Tolak dengan 2, 1, 3 asas 6. 4 sifar 35 asas 6 tolak 2, 1, 3 asas 6. Ini asas 6. Okey, 5 tolak 3, 2. Senang kan? 3 tolak 1, 2. Senang, boleh tolak. Tapi yang ini,
Kosong tolak 2. Kosong tak boleh tolak 2 kan? So kita kena pinjam daripada depan. Dan awak kena ingat, pinjam dari depan bukan pinjam 1 oh. Pinjam 1 itu di sini maksudnya 6. Sebab ini asas 6. Faham tak? Dulu kalau kita belajar di sekolah rendah, untuk tolak ini, kita pinjam 1 dari depan itu maksudnya 10 kan? Sebab itu asas 10 seperti yang saya kata. Nombor sebelum ini yang you belajar semua asas 10. So kita pinjam 1, 10. Tapi untuk asas 6, dia pinjam 1 dari depan itu bermasuk 6. Ini beza dia. Oh, tadi untuk tambah itu kita tolak kan. Kalau asal 6 kita tolak 6. Kalau asal 5 tadi kita tolak 5. Tapi di sini kalau kita pinjam dia pun sama dengan pinjam nombor sama dengan asas. Kalau kita pinjam ialah asas 6, kita pinjam 6. Pinjam 1 itu maksudnya nilai dia 6. Oh, so 6 tolak 2 tinggal 4. Kemudian yang telah saya pinjam 1 itu 4 jadi tinggal 3. So 3 saja kita saling ke bawah. So 3, 4, 2, 2 asas 6. 3, 4, 2, 2 asas 6. Boleh ya? Okey. Okey, kemudian bahagian B. Sebenarnya buat tambah tolak ini sangat seronok. Okey. 1782 asas 9 tolak 456 asas 9. So kita susun ikut susunan yang betul. Okey ya, kita susun. Okey, lepas itu 2 tolak 6 tak cukup. 2 tidak boleh tolak 6. So kita tambah, kita pinjam 1 dari depan. Pinjam 1 dari depan maksudnya 9 sebab ini nombor asas 9. Okey ya, nombor asas 9. Dan yang telah kita pinjam itu 8 itu tinggal 7. Potong tinggal 7. Okey, sekarang yang kita pinjam itu 9 kan? 9 tambah yang asal dia 2, 11. 11 tolak 6 tinggal 5. Okey ya, ini tak ada masalah kan? Lepas itu 7 tolak 5, 2. 7 tolak 4, 3. Dan tinggal 1 di depan. So jawapan ialah 1, 3, 2, 5 asas 9. Ini jawapan dia. Boleh faham Jennifer Erisha? Jennifer Erisha 4 Bestari. Boleh jawab saya ke? Tak berapa faham cikgu sebab cikgu bercakap sekat-sekat. Saya sekat-sekat? Yang macam mana yang lain? Sekat kah? Boleh jawab saya sekat kah? Minggu depan saya akan bagi kamu tengok. Pelajar lain, adakah suara saya sekat? Kalau ada Tak. mungkin saya tak. Oh, maksudnya mungkin siapa tadi Jennifer mungkin line awal tak bagus ataupun saya pun tak tahulah, kadang-kadang kalau line tak bagus itu memang akan sekat dah. Yang saya tahu ialah kalau sekat maksudnya line tak bagus. Tapi Tracy sini kata lancar. Okey, maksudnya mungkin line lah. Kalau terlalu teruk, awak mungkin boleh, salah satu cara dia ialah awak left group kemudian masuk semula. Kadang-kadang dia okey sikit. So saya akan cakap dengan lebih perlahan sikit lah. Kalau terlalu laju nanti dia sekat lagi ya. Okey. Lepas itu tak ada lagi tolak di sini kan. Jadi sekarang cikgu akan guna ini ya. Kita buat ini. Ini tambah tolak, ini contoh dalam modul ini yang saya buat ini tidak cukup, terlalu sedikit. Terlalu sedikit. So sekarang awak boleh keluarkan buku latihan. Keluarkan buku latihan. Okey. Sekejap saya guna satu lagi join GAB. Sekejap. Saya kena send sekali lagi. Okey. GAB kan.
Okey, so keluarkan buku latihan. Kita buat latihan tambahan di sini ya. Latihan tambahan. Okey. Dan saya akan tulis soalan pada sini ya. Awak ikutlah. Kita buat di sini. Dan ini yang perlu awak ambil gambar dan hantar lepas ini ya. Latihan tambahan ini. Tambah tolak nombor asas ya. Okey, saya cuba. Okey. Saya harap awak boleh nampak presenting saya. Boleh nampak presenting saya? Kenapa left group lagi? Itu yang saya tak suka. Okey. Okey, saya salin di sini ya. Okey, soalan dia. Awak salin ya. Okey, latihan. Ini latihan yang perlu awak hantar nanti ya. Okey, soalan 1. 2, 4, 5, 1 asas 6 tambah 2, 3 sifar asas 6. Okey, ini soalan 1 ah. Okey. Saya buat dalam buku latihan tuliskan tarikh hari ini 9 Mac. Okey, cikgu cuba terus bincang sebab ada tadi yang masih mungkin tidak berapa faham kan. Okey, so saya cuba bincang terus sekali lagi di sini untuk contoh ini. So mula-mula kita susun dulu. 2, 4, 5, 1 asas 6. Asas itu mesti tulis kecil. Secara kecil saja di sebelah kanan bawah. Lepas itu 2, 3 sifar asas 6. Okey. Tulis macam ini ya, mesti satu baris dari kanan. Kemudian di sini adalah operasi tambah. Lepas itu gariskan. Gariskan Okey, sekarang yang pertama 1 tambah, kita tengok ini ya. Ini 1 tambah 0. 1. Ini boleh ya, tak ada masalah. Asalkan tidak boleh lebih 6 lah. 6 atau lebih 6, tak boleh. Lepas itu ialah 5 tambah 3. 5 tambah 3 berapa? 5 tambah 3? Eric? Berapa 5 tambah 3? Eric Sebastian? Tak ada. Suzila? Berapa 5 tambah 3? Ya, 8 kan? Tapi bolehkah kita tulis 8? Boleh kita tulis 8? Padahal ini ialah asas 6. Kan? So, tak boleh. So, 8 ini... Tak boleh. Tak boleh. So, 8 ini apa perlu kita buat? 8 tolak 6. 8 tolak 6. So, tinggal 2. So, kalau dia ada tolak, maksudnya kita kena tambah 1 ke hadapan. Tambah 1 ke hadapan. So, sekarang 1 tambah 4 tambah 2. 7 kan?
Lebih 6 juga. Tak boleh. So 7 tolak 6. 7 tolak 6, 1. Dan sama juga tambah 1 ke hadapan. Jadi 1 tambah 2, 3. So jawapan kita 3, 1, 2, 3 asas 6. 3, 1, 2, 1 asas 6. Boleh Susila? Ya? Boleh. Okey, bagus. Okey. Alright. Ini soalan nombor 1. Kalau sudah, saya nak sambung. Soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 2. Okey. Asas 4. 3, 2, 3, 3. Asas 4 tambah 1 sifar 2 asas 4. Cuba soalan ini. Terus cuba nanti ambil gambar untuk latihan ini. Kalau sempat kita buat seberapa banyak. Mungkin kita ada 20 minit lagi ya. 20 lebih minit. Saya rasa kita boleh buat sampai sekurang-kurangnya 8 soalan lah. So nanti kalau ada 8, itulah 8 yang awak ambil gambar dan hantar kepada cikgu. Hantar ke dalam grup masing-masing. Kalau 4 bestari, hantar ke dalam kumpulan Telegram bestari. Wawasan hantar ke dalam WhatsApp 4 wawasan matematik. Grup itu sendiri. Okey, so bagaimana buat penambahan untuk yang soalan nombor 2 ini? Ya. Oh. Okey, so cikgu buat di tepi lah. So tak cukup tulis, saya buat di tepi. Soalan nombor 2. Okey, 3, 2, 3, 3. Asas 4. Nak tambah 1 sifar 2 asas 4. Gariskan. Okey. So ini asas 4. So 3 tambah 2. 3 tambah 2, 5. Lebih sudah kan? So 5 kena tolak 4. Tinggal 1. Tapi oleh sebab ada tolak maksudnya dia lebih kan? So kita kena tambah 1 ke depan. Tambah 1 ke depan. So 1 tambah 3 tambah 0. 4. Tak boleh juga sebab ini asas 4. Tak boleh ada 4. So 4 tolak 4. 0. Okey, tambah 1 lagi ke depan. 1 tambah 2 tambah 1. 4 juga tak boleh. 4 tolak 4, 0 lagi. Okey, tambah 1 lagi ke depan. 1 tambah 3. 4 juga tak boleh. Kan? So 4 tolak 4, 0. Tambah 1 ke depan lagi. Ini 1 di depan lah. So jawapan ialah 1 sifar 1 asas 4. Okey, ini soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Saling Okey, boleh Dah? Boleh saya padam? Boleh. Jennifer, Arisha, okey, boleh faham kah? Okey, boleh. Masih lekat ke? Tidak. Okey, thank you. Alright. Okey, soalan 3. 1, 4, 7 asas 8. Kita nak tolak 56 asas 8. Okey, cuba ini. Kemudian soalan 4 lagi. Okey. Soalan 3, soalan 4.
Okey. So mungkin nanti kita minta seorang bagi jawapan. Soalan 3. Siapa sudah siap? Ada volunteer ke? Okey, kita minta jawapan soalan 3 daripada 4 bestari Irene. Irene Presilia. Apa jawapan anda? Okey, saya tunggu awak 1 minit cepat. Yang lain cuba juga tengok apa jawapan dia. Untuk soalan 3 dan 4. Saya nak langkah kerja nanti masa awak hantar itu, ambil gambar hantar itu mesti ada langkah kerja. Kalau boleh semua soalan ini dalam satu muka surat lah. Saya rasa kalau buku latihan memang cukup muka surat kan. Bukan cukup muka surat, dalam satu muka surat. Oh ya, betul. Jawapan Irene ialah 71 asas 8. Okey, sama-sama kita buat penolakan di sini. 147 tolak 56 asas 8. Okey, jadi tolak. Okey, 7 tolak 6 boleh. 1 kan. Tetapi 4 tidak cukup tolak. Jadi 4 tidak cukup tolak, kita pinjam 1 dari depan. Tambah 8 sebab ini asas 8. So, 8 tambah 4, 12. 12 tolak 5, 7. Ya, betul. Okey, bagus Irene. Well done. Okey, soalan 4 kita minta seorang lagi, iaitu daripada 4 wawasan. Alicia Easter. Ya, Alicia Easter. Nanti awak beritahu saya jawapan awak. Untuk soalan 4. Okay, yang lain cuba juga supaya awak tahu betul ke tidak. Okay, dah. 414. Kurang tepat. Ada jawapan lain? Anda boleh tulis jawapan dekat chatting sana. Alicia, awak ada satu digit itu salah. Ada 1 digit itu salah. Okey. Lagi ada jawapan daripada rakan lain? 4 sifar 1, 4 1 sifar, 4 sifar 1 asas 5. Jadi jawapan dia kita semak bersama. Ada yang sudah betul, ada yang masih tak kurang tepat. Okey, so 4 3 sifar asas 5. Awak tolak dengan 2 4 asas 5. Okey, gariskan. Okey, sekarang kita tengok ini. Cukupkah 0 tolak 4? Tak cukup kan? So kita perlu pinjam 1 dari depan. Okey, yang sudah dipinjam dia tinggal 2 lah. 3 jadi 2. Yang kita pinjam ini, kita pinjam berapa? Pinjam 5. Kita pinjam 5. Kita pinjam 5. Kerana pinjam 1 itu maksudnya 5 di sini. 5 di sini sebab asas 5. So kita pinjam 1 maksudnya ambil 5. So 5 tolak 4. 1.
Lepas itu 2 tolak 2 sifar. 2 tolak 2 sifar. Dan tepang itu tidak ada kacau apa-apa, cuma masih 4. Jawapan dia 4 sifar 1 asas 5. Tanya kepada yang betul. Dan kepada yang kurang tepat itu tidak apa. At least anda ada cuba. Harap awak teruskan. Okey, ini jawapan yang betul. 4 sifar 1 asas 5. Okey, kita ada 12 minit lagi ya. So saya akan bagi latihan soalan dia. Awak buat jawab langkah dia and then terus hantar ke dalam grup. Okey. So saling dulu ini. Nanti saya buat saya berikan semua soalan and then awak terus jawab. Saya tak akan bincang jawapan lagi ya. Jawapan yang saya bincang hingga 1 hingga 4. 5 hingga 10 awak jawab. Okey. 5 hingga 10 awak jawab sendiri. Ya, so saya padam dulu. Okey, so ini dia sampai soalan 10. Awak jawab terus sekarang. Dan siap ambil gambar, hantar terus ke dalam grup kita masing-masing. Okey, kita masih ada masa. 10 minit lagi.
Okey, mungkin anda boleh saling dulu latihan soalan dia ke dalam buku latihan dulu. Saling dulu, lepas itu baru mula. Saya rasa sudah siap saling kan? So, saya tutup dulu screen saya untuk presenting ini. Boleh ya? Jangan left group dulu sebab nanti pada akhir nanti saya ada beberapa perkara nak sampaikan. Ada beberapa perkara ingin cikgu sampaikan. Okey. Jadi awak sambung sekejap nanti saya akan